Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentetan daripada isu pernikahan antara Tuan Sabri dan Puan Ardini Angeline Tan baru-baru ini, ada pihak yang masih tidak berpuas hati, termasuklah segelintir ustaz-ustaz. Lalu mereka berhujah dalam laman web rasmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Di situ telah pun dinyatakan lafaz qabul, lafaz yang patut disebut oleh suami, di mana di sana dinyatakan sebut perkataan nikah. Okey, sementara pernikahan yang berlangsung tempoh hari, Tuan Sabri tidak menyebut perkataan nikah. Maka apabila mereka mendakwa, apabila Datuk Mufti Ustaz Dr. Asri, Dr. Mazhar mengatakan bahawa pernikahan itu sah, Datuk Mufti telah melanggar SOP pernikahan di negeri Perlis itu sendiri. Dan tidak kurang juga suara-suara yang masih hendak mengatakan bahawa pernikahan itu adalah tidak sah. Mereka juga berhujah bahawa kalau ikut laman web rasmi ini pun pernikahan itu adalah tidak sah. Maka dalam kesempatan ini ingin saya mengajak para penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk sama-sama kita rujuk kepada laman web yang dimaksudkan, dan kita lihat bagaimana sebahagian pihak ini baca laman web pun kita pun tak tahu kenapa. Mungkin dia baca dengan hati yang hitam, mungkin dia baca dengan minda yang telah diprogram awal-awal bahawa Perlis memang salah, Perlis memang bermasalah, dan semua yang berkaitan dengan Perlis memang salah. Okey. Jadi selain itu saya juga ingin tunjukkan bagaimana Perlis alhamdulillah telah memudahkan proses pernikahan, khasnya dalam hal ijab kabul ini. Moga-moga ia menjadi teladan kepada negeri-negeri yang lain ya. Baik, saya akan tayangkan skrin daripada laptop saya. Okey ya, jadi daripada laman web rasmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, alamat URL ini saya berikan dalam kotak description juga. Jadi mereka yang berhujah itu terus ke perenggan 6.9 tentang sirah lafaz qabul, di mana mereka berkata ada 3 pilihan. Setiap pilihan kena sebut nikah. Okey, 6.9.1 nikah, ada perkataan nikah di situ. 6.9.2 ada perkataan nikah di situ. 6.9.3 pun ada perkataan nikahnya di situ. Jadi mereka mendakwa Tuan Sabri tidak menyebut perkataan nikah. Lalu apabila Datuk Mufti berkata pernikahan itu adalah sah, Datuk Mufti telah melanggar SOP pernikahan di negeri Perlis itu sendiri. Dan tidak kurang juga macam saya kata tadi, segelintir yang masih entah kenapa bermasalah dengan pernikahan itu hendak mendakwa ia adalah tidak sah. Mereka kata, tengok tu, kalau ikut laman web ini pun ia adalah tidak sah. Jadi ayuh kita semak apa yang ada dalam laman web ini dengan cara yang lebih teliti ya. Kita mulakan daripada awal. Baik. Tata cara perkahwinan umat Islam di negeri Perlis. Okey, tarikhnya 23 April 2019. Jadi ia bukanlah baru diedit baru-baru ini, tetapi telah pun ada sejak tahun 2019. Fokus kepada perkataan tata cara. Right. Dan fokus juga di sini, ini adalah garis panduan. Jadi bukanlah satu macam kita kata rang undang-undang ke apa ke. Okay, ia adalah garis panduan yang disediakan untuk memberi maklumat kepada penolong pendaftar berkaitan tata cara pengurusan perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam di Perlis. Okey, kita ke perenggan ke-6. Mereka tadi di 6.9, tak apa, kita baca daripada perenggan ke-6 ya. Lafaz ijab dan kabul. Pertama, jarak masa antara ijab dan kabul tidak ditentukan. Cukup sekadar difahami bahawa lafaz kabul yang dibuat adalah dalam satu majlis yang sama. Sebab tu dalam video saya yang lain saya kata tak ada isu pun sebenarnya antara lafaz ijab yang disebut oleh Datuk Mufti dan lafaz kabul yang disebut oleh Tuan Sabri. Tak ada isu pun bahawa apa tu relatifnya, ada jarak masa kan. Okey, macam saya kata, kalau telah berubah jadi majlis lain, dia pergi makan dulu, lepas tu baru balik nak kata aku terima, yang itu baru tak boleh. Tapi asalkan ia dalam satu majlis yang sama, maka it is still okay, right? Nombor 2,
Tidak disyaratkan qabul perlu dilafaz dalam satu nafas. Ketiga, tidak disyaratkan berjabat tangan semasa akad nikah dilakukan. Begitu juga menggoyangkan tangan ketika berjabat. Namun, jika ada yang memilih untuk berjabat tangan kerana menunjukkan persetujuan dan bai'ah, maka dibolehkan. Alright. Keempat, saksi akad nikah hendaklah dari kalangan mereka yang faham tentang akad nikah dan faham syarat ijab dan qabul. Kelima, sangat penting. Yang kelima ini sangat penting, ya. Tidak, saya cuba select. Tak boleh. Okey, tak apalah. 6.5, ya. Tidak disuruh untuk mengulangi akad melainkan jelas berlaku kesalahan atau kesilapan. Alright, tidak disuruh untuk mengulangi akad melainkan jelas berlaku kesalahan atau kesilapan di pihak pengantin lelaki itu. Jadi apabila Tuan Sabri tempoh hari mengucapkan lafaz qabul, tidak ada kesilapan di situ, maka sebab itulah Datuk Mufti tidak menyuruh beliau mengulanginya. Okey, tak apa, nanti saya sambung lagi. 6.6, penolong pendaftar haruslah memudahkan urusan akad nikah dan hendaklah menjaga maruah pengantin. Majlis akad nikah bukanlah medan untuk menguji atau menemu-duga pengantin dengan memberi soalan berkaitan hukum hakam agama. Okey, yang ini pun saya highlight sebelum ini. Tak perlulah hendak ada kuis lah, ada soalan fardu ain lah, apa semua tu yang sebenarnya hanya menyusahkan kepada pengantin. Dan kadang pengantin tu pun tahu, tapi sebab dia gabra, sebab dia berdebar-debar, sebab dia nervous nak berkahwin, yang tahu pun jadi tak tahu, yang tahu pun jadi tersasul cakap. Dan kemudian orang pula sekarang ramai-ramai yang suka duk merakam apa semua, menjadilah ia satu aib yang tersebar. Okey, poin yang ketujuh, penolong pendaftar tidak perlu meminta agar pengantin beristighfar dan mengucapkan dua kalimah syahadah di khalayak ramai. Malah wajib meyakini bahawa jika pengantin itu seorang Muslim, maka dia adalah seorang Muslim. Tidak perlu diragui akidahnya. Juga tidak disuruh dia memohon ampun untuk ditunjukkan kepada orang ramai. Kita tak payah suruh istighfar lah, dua kalimah syahadah lah, Al-Fatihah dan sebagainya. Baik. Kemudian lafaz ijab, okey, oleh wali ataupun juru nikah. Kita fokus kepada lafaz qabul oleh suami. Baca betul-betul, ya. Sirah lafaz qabul boleh dilakukan salah satu daripada berikut. Okey, boleh dilakukan, tapi tidaklah terhad kepada itu. Okey, baik. Jadi diberikan 3 pilihan. Saya rasa Tuan Sabri tempoh hari ingin memilih yang ketiga, yang ini aku terima nikahnya seperti yang disebutkan atau dinyatakan. Tetapi beliau tertinggal perkataan nikahnya itu. Baik, kita baik, okey. Jadi jelas kita tahu beliau sebut aku terima seperti yang disebutkan ataupun dengan seperti yang disebutkan, okey. Baik. Kembali pada poin 6.5, tidak disuruh mengulangi akad melainkan jelas berlaku kesalahan atau kesilapan. Baik, apa yang disebut oleh Tuan Sabri bukanlah satu kesilapan. Ia berbeza daripada garis panduan, daripada tata cara yang ada di sini. Namun ia bukanlah satu kesilapan kerana sebagaimana kita semua telah maklum sekarang ni, jumhur para ulama membolehkan lafaz qabul oleh suami semata-mata dengan sebut aku terima. Tak payah sebut perkataan nikahnya. Okey. Jadi Tuan Mufti, Datuk Mufti, beliau mengetahui perkara ni. Jadi bagi beliau itu bukanlah satu kesalahan. Sebab itulah beliau tidak menyuruh Tuan Sabri mengulanginya. Ingat, ya, tidak disuruh untuk mengulangi akad melainkan jelas berlaku kesalahan atau kesilapan. Jadi betul Tuan Sabri sebut aku terima tanpa menyebut perkataan nikah. Itu bukanlah satu kesilapan, itu bukanlah satu kesalahan. Maka kerana itulah Datuk Mufti tidak menyuruh beliau mengulangi lafaz nikah tersebut. Baik, katakanlah pernikahan ni berlaku di Perlis dan
Yang melakukannya bukanlah Datuk Mufti, tetapi ada wali, ada penolong pendaftar. Dan katakanlah sebab penolong pendaftar ni pun telah diberi taklimat ya tentang lafaz, bagaimana lafaz ijab kabul apa semua tu. Katakanlah penolong pendaftar dia tak tahu bahawa di sana sebenarnya boleh menyebut sekadar aku terima sahaja. Katakanlah dia tak tahu. Jadi yang dia tahu adalah sebagaimana qaul muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i, hendaklah disebut perkataan nikahnya, hendaklah disebut aku terima nikahnya. Okey, jadi kalau dia tak tahu, barulah dia suruh ulang sebab dia tak tahu. Jadi dia menganggap itu adalah satu kesalahan, dia menganggap itu satu kesilapan, maka dia akan menyuruh pengantin lelaki mengulanginya. Tetapi sekarang ini yang menikahkan ialah Datuk Mufti, yang sudah tentu beliau mengetahui bahawa di sana terdapat pandangan, bahkan merupakan pandangan jumhur, bahawa sekadar menyebut aku terima, sekadar menyebut saya terima atau aku reda, itu sudah cukup bagi pihak suami, sebab sudah cukup sebagai qabul di pihak suami. Sebab itulah beliau tidak menyuruh Tuan Sabri untuk mengulanginya. Kemudian jika kita perhatikan perenggan 6.9 ini, tidak dinyatakan bahawa, katakan sebagai contoh, tidak sah apa-apa sirah lafaz qabul yang lain. Tak ada. Ataupun tidak sah apa-apa sirah lafaz qabul yang kurang daripada 3 ni. Tak boleh dinyatakan. Kalau kita baca ni sirah lafaz qabul boleh, macam it is a recommended, it is a recommendation, disyorkan, boleh dilakukan salah satu daripada berikut. Tidak ada sambungan ya. Tidak ada sambungan umpama apa-apa lafaz yang lain tidak diterima. Umpama apa-apa lafaz yang kurang daripada ni tidak diterima, maka yang itu semua tak ada. Jadi apabila Tuan Sabri menyebut aku terima tanpa menyebut perkataan nikah, ia tidaklah menyalahi tata cara ataupun garis panduan yang ada di laman web ini. Ia hanya menyalahi mereka yang minda tu nak kata salah. Minda tu nak kata salah, lalu mereka pun berkata salah. Padahal bila kita baca di sini, tidak ada diletakkan syarat. Umpama, macam saya kata tadi, umpama tidak sah apa-apa sirah lafaz qabul yang lain, tidak sah apa-apa sirah lafaz qabul yang kurang daripada 3 ini. Tidak ada ya. Jadi kalau kita rujuk kepada laman web Jabatan Agama Islam Perlis ini sendiri tentang tata cara perkahwinan di negeri Perlis, apa yang berlaku pada hari Sabtu yang lepas, pernikahan tersebut ia masih selari, ia masih berdasarkan tata cara ataupun garis panduan di laman web ini ya. Poin 6.5 ni, okey, 6.5 ini sangat penting. Entah kenapa mereka yang berhujah dengan laman web ini tidak merujuk kepadanya ya. Jadi pengulangan hanya perlu apabila jelas berlaku kesalahan. Di sisi Datuk Mufti, beliau tahu apa yang disebut oleh Tuan Sabri tidak salah, sebab itulah beliau tidak menyuruh Tuan Sabri mengulanginya. Contoh lain ini saya ulang balik ya. Contoh lain, katakanlah ada penolong pendaftar. Katakanlah satu perkahwinan itu dilangsungkan oleh penolong pendaftar, bukan oleh Datuk Mufti, dan penolong pendaftar tu katakanlah dia tak tahu bahawa di sana ada kaul bahawa boleh lafaz qabul dengan sekadar berkata aku terima tanpa sebut nikahnya. Bila dia tak tahu, kemudian pengantin lelaki pula sebut aku terima seperti yang disebutkan tanpa menyebut perkataan nikah, maka barulah dia suruh ulang sebab dia tak tahu. Adapun yang sekarang ni, kes kita sekarang ni ialah Datuk Mufti dengan saksinya pula Ustaz Dr. Rozaimi yang mengetahui bahawa di sana ada pandangan yang lain, maka sebab itulah mereka tidak menyuruh untuk dilakukan pengulangan lafaz qabul. Kemudiannya, macam saya kata tadi, dalam perenggan 6.9 ini tidak disyaratkan bahawa kononnya apa-apa sirah lafaz qabul yang lain tidak diterima. Tak ada ya. Ataupun apa-apa sirah lafaz qabul yang kurang daripada 3 ni adalah tertolak. Tak ada statement seperti itu. Jadi apa yang berlaku pada hari Sabtu hari itu tidaklah bertentangan, tidaklah menyalahi, tidaklah melanggar SOP. Sebenarnya bukan SOP ya, tata cara ataupun garis panduan yang ada di laman web Jabatan Agama ataupun Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Sebab ni saya kata mereka ni baca laman web
pun tak tahu ke membacanya dengan hati yang hitam, membacanya dengan minda yang aku nak kata perlis salah. Lalu dia terus lompat ke sini tanpa membaca 6.5, tanpa dia perhatikan bahawa di sini tak ada tambahan, tak ada syarat bahawa apa-apa lafaz yang lain tidak diterima. Tidak ada syarat bahawa apa-apa lafaz yang kurang daripada ini maka ia tertolak ataupun tidak sah. Tidak ada syarat seperti itu, ya. Okey, baik. Sedikit tambahan lain. Bila Tuan Sabri bernikah dengan berkata aku terima seperti yang disebutkan tanpa perkataan nikah, maka itu sah di sisi majoriti mazhab yang lain, salah satu kaul dalam mazhab Syafi'i, tetapi tidak sah dari sudut kaul muktamad mazhab Syafi'i. Jadi ada yang mendakwa bahawa kalau macam tu, Tuan Sabri daripada awal kena isytihar bahawa dia tukar mazhab. Daripada awal lagi perlu diisytiharkan baik oleh Tuan Sabri ataupun oleh Tuan Mufti bahawa pernikahan ini adalah berdasarkan mazhab sekian. Okey, ini adalah syarat yang sengaja diberat-beratkan, dan yang menyebut syarat ini sebenarnya ialah Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari dalam videonya yang kedua, video damage control yang menjadi total damage tu. Dia tambah syarat itu bahawa kalau nak kata sah berdasarkan mazhab lain, daripada awal, daripada sebelum ijab kabul itu sendiri perlu dinyatakan, perlu diisytiharkan bahawa pernikahan adalah dilakukan berdasarkan mazhab yang lain, bukannya berdasarkan kaul muktabar mazhab Asy-Syafi'i. Saya berkata dalam banyak urusan lain di Malaysia ini kita mengikuti mazhab yang lain, tetapi ada tak sesiapa sebelum melakukannya dia mengisytiharkan bahawa ditukar mazhab lain? Saya bagi contoh yang mudah. Yang ini zakat fitrah. Okay? Kita membayar zakat fitrah menggunakan wang, dan ini adalah berdasarkan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Asy-Syafi'i kena membayar zakat fitrah menggunakan beras. Tetapi apabila kita nak pergi bayar zakat fitrah kepada pegawai zakat ataupun wakilnya, ada tak sebelum tu kita buat pengisytiharan? Adalah saya sekarang ini untuk urusan zakat fitrah ini tukar ke mazhab Hanafi. Okey, kepada kita pun bayar. Dah habis tu, okey sekarang saya kembali ke mazhab Syafi'i. Tak ada kan? Jadi itu adalah syarat yang sengaja ditambah-tambah. Banyak hal lain dalam urusan agama di Malaysia kita sebenarnya mengikuti mazhab lain, dan kita tak ada pun declare sebelum itu bahawa kita sekarang dalam urusan ini ikut mazhab lain. Kemudian ada pula perkara kedua yang ditambah, syarat yang ditambah oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari untuk memberat-beratkan, untuk menguatkan lagi hujah dia bahawa pernikahan tersebut tidak sah. Dia kata tak boleh tukar mazhab sesudah beramal. Maknanya dia kata Tuan Sabri dah lafaz ijab dengan kata aku terima. Lepas itu baru orang kata itu sah berdasarkan mazhab yang lain. Okey? Jadi dia kata tak boleh tukar mazhab sesudah beramal. Okey, sekarang ni kita tanya dia, syarat ni mana yang mari? Kan dia duk sebut ulama-ulama tak ada. Syarat ni mana yang mari? Ini very first place. Yang kedua, banyak hal dalam urusan agama kita di Malaysia beramal ataupun mengikuti mazhab yang lain kita tak tahu pun. Kemudian baru orang cerita, baru kita pun tahu. Saya bagi contoh, ramai di antara kita mengambil loan yang Islamic loan, perbankan Islam, dan loan itu masa kita ambil kita tak tahu pun itu sebenarnya berdasarkan mazhab Maliki. Tak silap saya mazhab Maliki, kita tak tahu. Kemudian bila ada ustaz cerita baru kita pun aku ambil loan tu berdasarkan mazhab Maliki. Maknanya kita sekarang ni tukar mazhab setelah beramal. Sebelum tu bila kita sign, bila kita akad untuk ambil loan tersebut, kita tak tahu pun itu sebenarnya berdasarkan mazhab lain. Pegawai bank tak ada cerita pun. Kan? Jadi kita telah pun tukar mazhab tanpa kita tahu. Hanya beberapa bulan, entah beberapa tahun lepas tu, baru kita tahu, itu tadi mazhab Maliki. Tapi loan kita tu tetap sah. Tak adalah. Katakan kita ambil loan, 3 tahun kemudian baru kita tahu bahawa kita ni sebenarnya mengikuti mazhab Maliki. Tak adalah pula 3 tahun yang sebelum tu adalah riba, adalah loan konvensional. Sekarang dah tahu, barulah
jadi loan Islami. Tak ada. Daripada awal lagi memang begitu ya. Jadi ini adalah syarat yang sengaja diberat-beratkan oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari atas permusuhannya kepada Datuk Mufti, kepada Negeri Perlis. Dia nak kata salah juga, dia nak kata tak sah juga ya. Jadi dia buat syarat bahawa kononnya kena isytihar tukar mazhab sebelum ijab kabul, tak boleh tukar mazhab selepas ijab kabul. Padahal ustaz-ustaz yang lain telah pun berkata sah tanpa mereka menokok tambah syarat-syarat itu ya. Baik, jadi inilah yang ingin saya tunjuk. Jadi sila kaji laman web ini. Link saya bagi dalam kotak description, baca baik-baik. Dan macam saya kata tadi, moga-moga ia juga menjadi satu contoh yang baik kepada negeri-negeri lain supaya urusan pernikahan khasnya ijab kabul dipermudahkan. Jadikanlah perkahwinan, jadikanlah ijab kabul satu pengalaman yang menggembirakan kepada pengantin lelaki dan perempuan, bukanlah satu traumatic experience, bukanlah satu pengalaman yang begitu mentrauma kan, sampai ingat sekian lama, oh aku dulu kan, aduh. Okey, baik, jadi sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.